all of you have received the notice. Kita bagi makluman awal dulu regarding the visit. Dah dapat kan? So the visit insyaAllah will be conducted on the 6th and 7th January next year. Okay, so that will be about tak sampai a month pun kan, ni dah hari ni dah berapa bulan? 15. So dalam 2 or 3 weeks lagi lah. So what the current update will be, kita baru je, we just send our proposal, schedule proposal of the visit to LPQB's office yesterday. Yeah, so we hope to receive their response by this week lah, sebab they need to actually select the students apalah semua tu. Kita pun we are not so sure how the process will be, especially with regard to the selection of the students tu. Sebab kita ada, this visit ni sekarang dia nak interview semua, not only the 4 subjects yang before, such as what we've perceived to kita anggap benda tu lah the 4 subjects yang will be ada sesi interview and all what not, but this time bila kita dapat surat from LPQB, dia nak semua 10 subjek tu, meaning that contract, tort, landlord evidence semualah, convincing semua dia nak interview. Dia nak interview the lecturer, the practitioner and also the students. Okay, the students also involve alumni. So we need to have new arrangement lah. So tak boleh nak pakai jadual yang kita propose last visit yang tunda tu. So we need to propose the new schedule. So yang tu lah kita nak tunggu respon by LPQB, probably this week lah. Kita harapkan this week dia boleh respon kat kita, sebab kita tak ada masa yang banyak lagi nak prepare untuk sebab student need to be there online masa visit. Okay, so online memang nampak macam mudah tapi dari segi preparation masa tu, I think quite kena ada detail preparation lah, sebab masa tu kita schedule kan bukan masa yang panjang. So everyone must be punctual. Masa yang diberikan tu the most pun will be 1 hour. The least hour we schedule up to dalam 15 to 20 minutes. Tak apalah, nanti yang tu kita akan, yang tu cadangan baru, kita tak tahu yang diterima ke tak, macam mana dia terima macam mana tu. Hopefully dia terimalah dengan cadangan kita. So, kalau dia ada cadangan lain, so kita kena arrange macam lain pula. So bukan straightforward proses. So saya harap student faham lah, sebab dia dalam tempoh 3 minggu ni kita kena banyak benda. Memang kita dah prepare, tapi we need to juggle up dengan proses yang kehendak LPQB yang terkini itu. Okay, apa lagi saya nak beritahu tadi okay, LI your LI ni dia ada masalah administratif, macam saya beritahu siapa one of you ada tanya. So more on administrative, bukan masalah program kita ke, sebab ada yang dapat feedback kata dia minta you mohon dekat JKSM lah, JAKIM ke apa. So it's not that, bukan that's not the problem. Di Plumg sebenarnya dia tukar sedikit SOP yang tak sampai ke faculty. So bila faculty buat urusan seperti biasa, yang mana KP akan approve, sepatutnya di sana mereka generate satu list tu akan terus dibawa ke mahkamah. So apa yang berlaku masa taklimat, saya perasan dia minta you yang send sendiri application kan. Yang tu tak, sebab mahkamah, especially mahkamah AGC and JBG, they are not ready for that. Belum lagi tapi mahkamah did inform me that they are now in a process of developing a system for students
university students to apply individually pula macam tu. Tapi belum lagi launch. So dia kata once launch nanti student need to apply macam apa yang you buat sekarang lah. Tapi yang you buat sekarang ni maknanya bagi dia tu advance lah, dia orang tak boleh cope dengan nak reply, nak respond student individually sekarang sebab because of the system yet to be launched. Okay, so itu benda future lah, mahkamah inform saya lah. Memang diorang dalam rangka macam tu, tapi AGC tak lah. AGC memang dia nak so kena faham lah, we are dealing with different organisation with dia respective approach yang kita nak kena dia satu-satu. So insyaAllah PLAMG pun dia kata dah hampir take into consideration, dah take action dah untuk especially JBG, mahkamah civil mahkamah syariah dia tak ada masalah, mahkamah civil and also AGC. Okay, so hopefully by this week kalau maknanya dia akan jawab jawapan tu secara pukal lah ke PLAMG. I believe so. Bila PLAMG dah dapat jawapan, dia akan saya tak tahu proses tu macam mana, tapi proses tu pelajar akan dapat tahu yang penerimaan tersebut dan pelajar akan update dalam sistem untuk pengesahan tempat LI yang mana yang dia nak buat tu. So you ada 5 choices, you kena ambil satu je untuk sahkan. Kalau 5 tu diterima, so you kena pilih satu tempat saja untuk masukkan dalam sistem. Yang tu yang saya difahamkan lah. Okay, so hari ni kita nak sambung. Before we proceed to the topic, kita tengok dulu kita punya course outline. Okay, kita browse through our course outline first. Because we are now dalam minggu ke-8 minggu ke-8. Okay, nampak dekat skrin minggu ke-8. Okay, sebenarnya kita dalam ni lah dalam masih lagi dalam topik ni. Kalau kita browse ini the heading heading topik, main heading. So you kena tengok bawah ni lah untuk lebih jelas kat mana sekarang ni. Okay, so kita dah go through the first introductory part on jurisdiction, wills, and then types of grant of representation in High Court. Kita dah pergi dah one by one. Yang ada limited LA lah apa semua tu. And then grants ni, type of grants, domicile submission, grants to attorneys, rights, powers ni kita dah settle. Testasis pun kita dah settle. So you pun dah sedang buat dengan Puan Roslina with regard to the drafting part. Intestasis ni kita masih lagi, kita tak habis lagi. So hari ni I nak sambung dekat renunciation. So last time kita tengok intestasis secara in High Court. Small estate ni kita akan buat selepas habis in High Court. Okay, so yang ni flow dalam CLP flow CLP macam ni sebab dia CLP ni dia focus on practicing lawyer. So small estate ni is not part of their job description lah, what we can say, because a small estate ni dia boleh individually boleh buat permohonan kepada representative. Okay, representative from practitioner lah meaning. But dia ada dalam topik dia sebab nak tahu juga permohonan, sebab kita dah touch on jurisdiction in introductory part where we know that we understand that with regard to probate and administration of estates, there are three jurisdiction kan, High Court, small estates and also amanah raya. So kena touch jugalah proses dekat small estates, tapi kita akan buat afterwards lah, after the topic of intestasis ni completed. Okay, so last time kita dah tengok lah basically dia punya proses kan, sampai administration bond sampai distribution lah, sikit lah. Cuma renunciation I tak touch lagi sebab kalau ikut buku Carnage Syndrome kalau you baca, dia asingkan discussion on renunciation caveat tu, dia asingkan supaya lebih mudah faham. Kat sini dekat notes ni dia buat ikut flow A to Z dalam Carnage Syndrome tu bahagi ikut. Yes. Sedang apa? Mic siapa buka? Okay. Kena apa nama? I distracted sekejap. Okay, Carnage Syndrome tadi dia bahagikan topik. So my lecture will be focusing on both lah.
Satu, I follow yang CLP ni, and the same time I kena follow kan I feel that I need to bawa juga approach in Carney syndrome supaya pelajar boleh nampak tangkap dia punya proses tu secara nak fahamkan dia punya application tu especially, yeah. Okay, lepas tu, okay, basically yang ni kita dah cover dah ya. Untuk will annex di bonus non ya. Pendental light secara definition ya. Partial intestasis. Okay, maybe some of you pun dah dapat assignment from Puan Rosina yang with regard to mana-mana LA ya ataupun jenis intestasis. Okay. So kat bawah ni kalau dalam CLP notes tu dia just highlight what are the benefits of testate succession. Kenapa kita perlu this is sort of estate planning lah. Why we need estate planning? Ya, inilah tujuannya nak avoid delay ya. Avoid delay bila mana kita when we don't have will we live for our legal heirs ni bila kita mati esok ya. And then we need to have efforts ya in finding executor, the right administrator kan. Jadi proses tu jadi will be quite longer compared to if you have a will, yeah, if you planned earlier, okay. So avoid delay as executor can proceed straight away. Kalau executor ada, so dia boleh proceed straight away to apply for probate, okay. B, no administration bond required. Tak perlu lah administration bond sebab dah ada executor ni. Bila will dah melantik executor, meaning that whoever that was appointed by the testator, meaning that testator dah ada have a full confidence, full trust, put trust on executor macam 100% on executor. So the executor ni adalah dia represent the testator bila dia meninggal dunia, so nak uruskan harta. Okay, this is may choose how his estate should be distributed. Okay, basically inilah the idea kebaikan kelebihan of testate succession. Yang ni kena ada dalam kepala lah Kukut lah kalau ditanya dalam interview why is it so important to to plan ataupun to have to plan a will during before your death. Kau soalan macam tu what is benefits of testate succession So basically interview ni soalan dia PUB lah, dia akan suka tanya soalan dia will start with the basic question Basic meaning that kalau subjek-subjek apa pun dia start dengan basic Kalau macam probate ni yang basic dia adalah definition of testate and intestate. Dia tanya what do you understand by the word testate, testacy So make yourself familiar yourself, familiarize yourself with those terms so that bila ditanya tu you boleh terus jawab dengan baik lah insyaAllah So the basic idea of probate pun inilah dia Bila pelajar faham apa kepentingan law of probate ni subjek ini dia adalah nak menunjukkan kebaikan atau kelebihan if the estates tu diuruskan secara ada wasiat sebab bila kita tahu kita belajar pengurusan estate yang tiada wasiat, dia akan jadi you pun dah ada, some of you pun dah start buat LA So LA kena ada renunciation. Nanti hari ni kita tengok topik renunciation. Not only renunciation but also you need to put security, administration of bond di ujung tu, nak menunjukkan you adalah pentadbir yang layak untuk mengurus harta si mati. Okay, basically itulah kita punya update sehingga towards hari ni lah sehingga hari ini So yang ni topik 9 administration of Muslim estates will be delivered by I ada invite one practitioner from Hwang Kwai Associates dia akan deliver, I minta dia deliver on practical part lah on administration of Muslim estates. Okay, yang ni dia kata insyaAllah dia boleh delivered on 29 Disember. So 29 Disember nanti masa lecture akan jadi masa dia lah. Tak apa, nanti I akan remind lagi lah tarikh dekat nanti. Okay, caveat citation I try to touch today sedikit-sedikit on the importance of ataupun the significance of caveat and citation in probate Kemudian kita tengok probate
probate action, contentious probate ni, and then barulah kita masuk small estates tadi, small estates. Okey, kat dalam ni small estate duduk sini, duduk kat intestacies. Amanah raya pun duduk kat situ juga. Tapi kita we will be having sikit lah lecture, kita akan touch on small estates and also amanah raya. Okey, insya-Allah. Okey, so hari ni kita tengok possible complications. Okay, this is our outline for today's lecture. Okay, kenapa dipanggil sebagai, why we call as it is known as possible complication. Because we are talking about the administration of estates via application of probate or LA. Jadi proses tu, if we compare both application, kita boleh nampak, we can see a clear distinction of process between these two application. Application of probate, dia quite straightforward. Bila you dah ada executor, exhibit wasiat, saksi, affidavit saksi, cukup semua tu, exhibit you lengkap, court boleh order in term, and then you file, court boleh court issue you grant, extract grant. Bila extract grant, you dah dapat surat kuasa, boleh proceed dengan distribution. Compared to LA, LA you kan ada penolakan ahli waris. Meaning that penolakan nanti kita cerita lepas ni. Penolakan, why penolakan, why the renunciation tadi. Okay, ada sebab. Sebab tak ada wasiat lah. The first one is because no will. If you don't have a will, how can you be so sure that the applicant can be as compared to executor which was appointed earlier by the testator. So administrator yang pemohon dalam LA, how can you be so sure that dia adalah orang yang the right person to administer or to manage the estates of the deceased. That's why lah ada penolakan waris lah. So bila penolakan waris tu, dia akan maknanya showing that no other person interested to be the administrator of the deceased estate. Meaning that dia lah yang mohon lah, the only person yang ada interest and willing to act as administrator for the deceased estates. Okay, alright. Okay, so kita akan tengok lah possible complication. Nanti kat bawah tu ada slide on why we call as possible complication. So dalam topik ni kita nak tengok renunciation of right to probate. Dia ada dua jenis lah, types of renunciation, express and constructive. We gonna look also into caveats, because caveat ni pun jatuh, we can fall under possible complication juga. Sebab apa nanti kita tengok. Effects of caveat and also citation. So dalam probate kita akan jumpa caveat citation ni. Kalau cerita pasal land law conveyancing, you ada caveat pendaftar, caveat persendirian, caveat tu. Okay, tak samalah dengan caveat ni, caveat mahkamah. Caveat probate dia kena datang dengan citation. Okay. Inilah yang sebut tadi, why possible complication. Okay, persons having interest in the estate will be eager to start the process of administering and distributing the estate. Okay, however, this process may be way late, because a person invested with prior right to ask for probate delays or refuses to make application for grant of LA. Okay, such instances may involve, dalam outline kita tadi, renunciation of right to probate or entry of caveats. So berlaku perkara yang melambatkan, yang hinder the straightforward, as sebut tadi, straightforward process of application of probate ataupun LA. Sebab berlaku ni lah kita panggil sebagai possible complication dalam permohonan probate ataupun LA. Okay, so bila berlaku renunciation, so what is called as renunciation nanti kita nak tengok. Dan kemasukan kemasukan caveat. Jadi kita faham before this
we keep kita banyak kali jumpa kan, kita dah baca cases ya, how caveat to the effect, how caveat affected the process kan, how a caveat of a person claiming that dia adalah interested person of the deceased estate come to stop to hinder the application ataupun dia menghalang permohonan dah dibuat, bila nak issue grant boleh stop the issuance of the grant. So ini kita panggil sebagai possible complication in the process of application or issuance of the grant of probate ataupun LA. Okay, kat sini faham Okay, so ini kita nak tengoklah jenis dia tadi Okay, sometimes a person who is entitled to apply for letters of administration may renounce such a right. Ini boleh berlaku. Dinamakan dah Okay, Rahman dah dinamakan sebagai executor in a will. Okay, but suddenly meninggal dunia, testator meninggal dunia, tiba-tiba dia tak nak perform the duty as executor. Ataupun telah pun dilantik, dah dapat surat kuasa, dalam banyak-banyak situasi lah. Various stages, various issues leading to various various stages leading to various issues. Okay, maknanya stages apa pun berlaku penolakan ini, penolakan dalam bentuk apa kita nak tengok tu, dia akan menyebabkan kesan lah terhadap permohonan and also issuance of the grant. Okay, let's look into the first type of renunciation, what we call as express renunciation. Okay, you may refer to section 8 of PAA. Any person who is may become entitled to representation may expressly renounce his right to representation. Okay, nampak tu? Sesiapa saja who is or may become, maknanya dia dah entitled ataupun may become entitled to representation may expressly renounce. Ini berada di mana-mana tahap pun, mana-mana stage of permohonan probate ni, urusan probate ni. Right? Renunciation may be made orally by the person renouncing or his advocate on the hearing of any petition or probate action, or in writing signed by the person so renouncing and attested either by advocate or by any person whom an affidavit may be sworn. Section 8.2 of PAA. Okay, so renunciation. Kalau dalam bentuk wasiat, ada wasiat executor yang renounce, dia tak nak take the probate, dia refuse to act as executor, itu pun kita panggil sebagai renunciation. Dalam konteks LA, penolakan yang kita panggil sebagai penolakan, you buat affidavit penolakan tu, ahli waris tu, itu pun dipanggil sebagai renunciation, yang mana dia jatuh bawah ni lah 8.2 ni. Okay, so dalam LA dia renounce hak dia sebagai pentadbir. Itu kesan dia nampak dia memberi peluang lah kepada applicant to apply for to be administrator. Okay, one more type of renunciation, what we call as constructive renunciation. Any person who is or may become entitled to representation has been personally served with notice of hearing for the grant of representation, fails to appear or file any objection, is deemed to have constructively renounced his right to representation. So constructive ni bentuk, you boleh refer to section 9, 1, 2, 3 of PAA. So they define what is meant by constructive. So secara the action, the act of the person tu, dia tak datang hearing ke, ataupun dia dia dapat notice of hearing tapi dia tak appear, ataupun dia file objection. So meaning that dia dah constructively renounce his right to representation. Maknanya boleh dianggap sebagai one type of renunciation, sebagai bentuk penolakan. Okay. Okay, so kalau ni rules of court explain the consequences of renunciation as follow. Okay, a renunciation of probate by an executor shall not operate as a renunciation of any right which he may have to grant of administration in some other capacity unless he expressly renounces such right. Okay, yang ni kes Paramanandam ni lah. Dalam kes ni principle derive macam ni. So jika mana-mana executor dia renounce dia punya rights, dia tidak dianggap sebagai dia renounce
unless kecuali dia expressly renounces their rights. Ya, kita faham kan? Tadi dalam bentuk types tadi ada dua, satu express, satu constructive. Express kita faham lah, dia file semua buat secara bertulis ya. Constructive ni lain sebab secara dia objek, dia tak appear, dianggap sebagai renounce. Tapi dalam kes Paramanandam, court kata no, unless you expressly renounce, itu baru kita anggap sebagai renunciation. So kita faham dalam kes ni ya, renunciation secara constructive ni court tak terima ya. Okay, unless the registrar otherwise directs, no person who has renounced administration in one capacity may obtain a grant thereof in some other capacity. Ini dalam konteks kuasa registrar lah. Ya, under the direction of the registrar, okay, no person who has renounced administration in one capacity may obtain a grant thereof in some other capacity. Okay, so ada maknanya ada more than one capacity lah tu Dia renounce sini, dia jadi pentadbir yang untuk satu lagi. Itu under the direction of registrar. Boleh buka dalam masa yang sama ni kita akan melihat kepada rules 31 31 on renunciation, order 71 Dia buka order tu Kalau order 71 rules 31 on renunciation of probate and administration. Okay, yang capacity nanti saya tunjuk. Ada contoh dekat bawah macam mana berlaku macam ni 312 ni. Okay, a renunciation of probate and administration may be retracted at any time by leave of court in accordance with the provisions of section 10 of PAA. Okay, yang ni boleh tengoklah rule 31.3 Rule 31.3 tu provided that only in exceptional circumstances may leave be given to an executor to retract a renunciation of probate after a grant has been made to some other person entitled in lower degree. Inilah kita kata capacity tadi tu. Kita baca 31.3 tu, you read the proviso situ. Okay, proviso tu with regard to seolah-olah macam ada ranking, ranking of persons who for the purpose of entitlement So bila dia ni renounce, so the lower in rank akan take over. Macam tu. Nanti saya tunjuk dia punya ranking dia. A written renunciation of right to grant under section 3 of PAA shall be in form 160 31 4. So you buka form 160 you. So boleh nampak lah dia punya penolakan 160 160. Okay, renunciation So ni saya tunjuk ni sampel kat sebelah ni. Okay. So. Okay, sampel kat sebelah ni. Okay. Di sebelah sini. Okay, penolakan. Okay, maksudnya sini Kai Abdullah ni adalah pemohon. Okay, penolakan. Dan ini the next page ni tak habis lah ni. Page sekarang sesungguhnya menolak. So Francis Yu ni lah yang menolak hak untuk menjadi pentadbir. Menolak hak dan milik saya kepada surat kuasa mentadbir bagi harta pusaka si mati yang tersebut. Okay, dia tanda tangan. So di depan Pesuruhjaya Sumpah. Okay, I believe that some of you dah start dah buat ni penolakan. If you now drafting on LA lah so make sure apa benda you punya instrument you ni. Saya tak sure Puan Roslina suruh masukkan tak nombor sijil mati, sebab I tengok dalam Ghost tu kebanyakan you tak masukkan nombor sijil mati. Tapi I'm not sure Puan Roslina dia nak ke tak. Tu you check dengan dia lah sebab ni masa kita buat masa exercise on module last time dengan FPQB, the trainer tu dia minta kita masukkan sijil mati. Maknanya on top of nombor kad pengenalan si mati, you need to also have sijil mati because you pun also exhibit the certificate tu kan, death certificate kan. Itu tengok balik, boleh tanya Puan Rozina untuk confirmation. Okay, so sampai sini ada any question?
Any question up to this extent? Okay, tak ada nampaknya. Okay. Okay, can we move to next slide boleh? Ya. Saya ada soalan. Yes. Yes. Question? Kalau penolakan ni memang wajib kena buat ke? Untuk LA, yes. Untuk LA, yes. Tak faham. Kenapa LA wajib ya? Okay, the reason why. Okay, macam ni, macam ada sebut tadi. Okay, kalau you compare dengan probate, permohonan probate, sebab you dah ada wasiat. Dalam wasiat tu dah dinamakan, an executor was appointed by the testator in a will, kan? So tak ada isu lagi dah siapa nak jadi pentadbir, sebab for probate executor tu lah yang akan jadi pemohon, betul? Dia mohon dalam course paper nanti, pemohon tu adalah executor dalam wasiat. Okay, itu clear Okay, however, however in LA, since no will, tak ada wasiat, the will is not left behind by the deceased, so si mati meninggal dunia tanpa wasiat, so of course lah tak ada sesiapa yang dilantik sebagai pentadbir. So now you need to proceed with LA, betul? So bila you must proceed masuk LA, so yang mohon tu biasanya a person yang willing to be the administrator of the deceased. So who are this person? Dalam undang-undang dia cakap any interested party can apply to be the administrator of the deceased estate. Besarnya ruang undang-undang berikan such rights to any person with interest to the deceased estate can apply to be administrator of the deceased estates. Tapi in practice selalu saya tanya-tanya, kebanyakan ni memang di kalangan adik-beradik lah, legal heirs, tapi ada juga boleh berlaku di kalangan kreditor. Misal kata dalam konteks mungkin kreditor tu memang tak pernah dengar isu urus harta si mati diuruskan, mungkin dia mohon menyatakan dia ni ada hak nak dibayar segala hutang piutang si mati kepada dia. So dia adalah antara person yang berhak untuk mentadbir harta si mati. So macam mana in this type of situation, what do you think? Macam mana court nak proceed? Sebab those who because the law has given such a wide rights for those yang ada interest to apply to be the administrator of the deceased estate, betul? Kan? Jadi macam mana, how court be so sure that this person, this applicant is the suitable person to administer the deceased estates? So antara caranya adalah dengan this process, pronunciation by ahli waris. Nak menunjukkan bahawa bila once dah masuk penolakan ni, maknanya dia orang ni dah been consulted. Tidak proses ini bukan boleh buat secara orang kata apa paksaan tau. So ini kena lawyer tu yang represent the pemohon ni, biasa lawyer yang uruskan ni, dia akan consult waris-waris yang ada. Setuju tak ni yang si pemohon ni nak jadi pentadbir harta si mati ni? Dia kena dapatkan persetujuan. Nama penolakan, tapi sebenarnya it's a form of consent lah. Tapi dia tak appear dalam bentuk consent, tapi dia appear dalam bentuk penolakan. Kenapa? Nanti akan jawab dekat slide yang seterusnya ni. Dia akan kesan renunciation ni adalah dia tidak boleh lagi untuk menjadi pentadbir pada harta si mati. Tak boleh lah hari ni you tolak, minggu depan tak boleh lah, rasa I boleh lah. Tak jadilah nak tolak itu, tak boleh. Sebab ni dah affidavit dah affirm dah by Commissioner for Oaths, sudah file dekat court, so dia dah jadi legally binding document. Kan? So renunciation tu sangat-sangat perlu untuk memastikan, to ensure that
the administrator, the applicant at that particular time adalah person yang indirect, sebenarnya secara secara tidak langsung telah dipersetujui waris-waris lain supaya dia ni menjadi pentadbir. Sebab it is quite difficult compared to kalau ada will, dah ada pelantikan eksekutor secara sah dalam will. Compared yang tak ada wasiat. Macam mana you nak be so sure that this applicant adalah orang yang betul-betul boleh mengurus harta si mati. Ini adalah satu cara lah. Renunciation is a mechanism for court to be macam sort of assurance lah. Assurance mengatakan at this particular time inilah pentadbir yang sesuai. Siapa cakap dia pentadbir sesuai ni? Penolakan dah berlaku. Si A dah tolak, si B dah tolak. Nampak tak? Okey? Nampak tak kat situ? Okay. Sebab tu kat sini kat atas ni memang may be retracted at any time. Okay? By the leave of the court. You boleh retract at any time by the leave of court. Tapi ada proviso. Only in exceptional circumstances may leave be given to executor to retract renunciation of probate after a grant has been made to some other person entitled in a lower degree. Ini you kena faham dalam konsep ni. Konsep dia, dia misal kata mula dia tolak. Dia tak nak jadi pentadbir. Tiba-tiba dia nak retract. Memang boleh, court allow that. Court allows, court pula, law. The law allows, you refer to section 10 of PAA. Okay, section 10 kata boleh retract at any time. Tapi ada proviso di bawah order 71, rule 31.3 mengatakan only in exceptional circumstances by the leave of court. Bila mana dia retract selepas grant tu telah diberikan kepada some other person entitled in lower degree. Apa maksud lower degree yang saya tunjuk kat you? Siapakah yang berada dalam degree-degree yang ada lower ada higher ni? Okay? Madam, ya. Saya nak tanya, memang semua ahli waris ke kena menolak kalau macam dia cakap ni, kita bila sebabkan dia terlalu besar, bila seorang tu nak buat jadi administrator, jadi semua ahli waris kena tolak. Ahli waris setakat yang saya buat, setakat saya yang pernah nampak ni memang kena ada lah penolakan berlaku dalam ahli waris, dalam kalangan adik-beradik dia especially. Maksudnya adik-beradik dia ada 5 orang, 10 orang, tapi ada seorang yang buat, jadi 99 tu lah kena ada surat penolakan ke? Yes, sebab ini adalah supaya tidak timbul yang kita nampak lagi the advantage of doing this, because in future dia tidak akan berlaku lah sebarang dispute, dispute with regard to siapa yang telah dilantik atau siapa yang dah dapat surat kuasa. Sebab you dah terlebih awal lagi in earlier masa proses permohonan, you dah mengatakan you dah tak nak jadi pentadbir. Sort of proof showing that penolakan dalam lepas daripada penolakan tu kita kena ada surat sumpah kuasa ke surat pelantikan Pelantikan apa tu? Pelantikan peguam. Notis pelantikan peguam, yes. Oh, yang tu tak sama yang kita nak. Tak. Notis pelantikan peguam is just nak to allow the your application tu diuruskan by the legal firm. Oh. Makna meaning that this is not individual application, Okay, di dalam susunan dia punya course paper tu ada notis pelantikan peguam bela program cara kan, untuk nak uruskan you punya grant ni. Okay? Okay. Thank you, madam. Madam? Yep. Maksudnya kalau surat penolakan ni, contoh ada dia ada adik-beradik dalam 4 orang, ataupun dengan sekali dengan mak dengan isteri lah. Lepas tu
Yang nak minta jadi pentadbir tu kan boleh dalam 4 orang. So kalau macam 4 orang daripada beneficiary tu nak jadi pentadbir, yang selebihnya tu seeloknya buat surat penolakan ke macam mana? Tapi kalau dah semua-semua nak jadi pentadbir? Maksudnya daripada contoh 5 orang kan. Lepas tu 4 daripada beneficiary tu nak jadi pentadbir. Seorang lagi tu perlu macam seeloknya dia buat penolakan ataupun tak payah. Seorang kena buat penolakan. Sebab kita tak nak timbul isu macam cerita pula macam kes site kecil yang co-executor, co-administrator kan? Kan tak timbul macam tu. Nanti later in future tiba-tiba dia kata elok surat kuasa nak keluar, tiba-tiba dia kata dia pula layak jadi pentadbir. Itu tak buat penolakan lah tu. Okay, faham. So kalau you dah prepare yang dokumen yang lengkap so dia akan avoid delay, avoid future conflicts macam tu. Kalau you tak buat, dia adalah ruang-ruang tu boleh contest later. Bukan saya kata bila ada penolakan ni dia tak boleh contest. Tak, dia akan contest kot lain pula. Contest kot macam-macam dalam probate ni, macam-macam isu boleh contest in future kan. Kalau kita baca kes-kes tu, especially kalau yang LA ni adalah you boleh timbulkan suspicious circumstances je. Kalau suspicious circumstances, kalau ada wasiat, kalau pentadbir tu sendirilah pentadbir sendiri ada masalah misconduct ke, and then you need to appoint another new pentadbir. Itu boleh jadi salah satu future punya contest, future dispute. Tapi bila ada penolakan ni sebenarnya dia dah sebenarnya bila you prepare LA memang dia punya course paper dia standard macam tu lah. Memang you kena dapatkan penolakan. So that's why bila proses bila we comparing proses of probate, nak mohon probate dengan LA, memang LA will take longer process compared to probate. Kalau tanya Puan Roslina pun boleh tanya dia lah. Kalau nak compare probate dengan LA tu, LA selalu ambil masa berapa lama. Sebab benda-benda ni lah nak dapatkan penolakan. Ada saya dengar satu practitioner dia ni kata inilah dekat sini dia start. Dekat sini adik-beradik tak ramai tapi tak nak, dia tak setuju pentadbir tu yang si abang ke siapa tu, adik-beradik ni nak mohon je pentadbir, tapi dia sendiri pun dia pun tak nak jadi pentadbir. Parah lah macam tu jadi susahlah, takes time lah, kena ada counselling sikit lah, apalah slow talk macam tu fahamkan kepentingan mengurus harta ni. Menjadi pentadbir is not meaning that you own, you've got ownership. You nak uruskan, you tanggung satu lagi tanggungjawab atas bahu. It's not a simple duty. Kalau setengah pihak mungkin faham, dia jadi pentadbir nanti dia pentadbir dia abaikan yang lain. Itu yang jadi susah tu, tak faham peranan pentadbir. Dapat surat kuasa from mahkamah tu something yang something yang berat lah yang nak kena pikul tu. Okay. So boleh kita move to next slide. Okay. The person who has been appointed as executor is under no obligation to prove the will and obtain probate. Person is under no obligation to prove. He may expressly renounce his right to obtain probate. Ni tengok section 8. Ini ulangan tadilah. Section 8 maknanya executor pun yang telah dilantik dalam wasiat pun boleh expressly renounce. So dia ada, bukan dia dilantik sebagai executor tu dia dah tak ada hak dah untuk tak mau jadi. Hak tu provided under the law, so dia boleh renounce the right as to be the executor. A person entitled to apply for a grant of administration also has similar right. Ini nak bagi tahu. Bukan rights ni is not only confer to executor in the will, but also confers to a person yang berhak untuk yang layak untuk memohon dalam konteks LA. Sebab tak ada wasiat kan. So dua-dua ni ada the same or similar rights to renounce
the duty as executor. Okay, inilah yang saya sebut tadi effect dia. Bila you renounce the rights, so the person so renouncing is precluded from applying thereafter for a grant. Although the court has the authority to allow him to withdraw the renunciation if such withdrawal would be for the benefit of the estate. Ini dalam kes ni lah, the estate of Tan Hui Cheng ni, dalam kes ini court JC, court JC cakap efek dia kita faham, bila once you renounce dia dah tak boleh jadi pentadbir lah. Okay, so dalam kes ni court kata court allow him to withdraw the renunciation bila mana such withdrawal would be for the benefit of the estate. Pula. Okay, so court dalam konteks ni court main peranan lah, maknanya dalam konteks ni court benarkan, benarkan executor to withdraw the renunciation for, sebab ada kena baca kes ni unreported. So kita faham dalam satu certain situation court masih lagi allow a person yang renounce tadi untuk perform duty as executor, tapi dalam konteks exceptional lah, maknanya court allow that. Okay, selalulah dalam general rule ada exceptions to general rule. Okay, yang ni pula, renunciation of probate by executor does not operate as renunciation of the right that he may have to apply for a grant in any other capacity. For example, as administrator, in the event that the remaining executor does not proceed to prove the will or where there is a partial intestacy. Yang ni, renunciation of probate by executor does not operate as renunciation of the right. Okay, that he may have to apply for a grant any other capacity as an administrator that remaining executor does not proceed. Oh, yeah, there is. Okay, ini dalam konteks ada executor lebih daripada satu lah ni, sebab ada contohnya di administrator in the event that the remaining executor does not proceed to prove the will or where there is partial intestacy. Okay, so dalam konteks ni dia tidak berlaku, proses renunciation tu tidak efektif. Maksudnya dalam konteks kalau executor ada lagi executor lagi satu, so executor lagi satu lah main peranan. Where there is partial intestacy ni berlaku bila mana ada kita faham partial intestacy. Baru ni ada siapa tanya saya pasal partial intestacy. Okay, partial intestacy ni meaning that ada separuh wasiat dia wasiat, separuh harta diwasiatkan, separuh wasiat lagi tidak diwasiat. Tidak ada dalam wasiat, memang purposely dia tak masukkan dalam wasiat. So this is what we call as partial intestacy, meaning that ada dua peranan lah. Satu executor, satu lagi administrator. Will kena masuk yang probate, yang satu lagi kena masuk LA. So dah dua peranan, dia tak bolehlah renounce untuk dua-dua kan. Mungkin dia renounce untuk will, okay, dia tak renounce untuk LA. So dalam konteks dua macam ni, it does not operate as renunciation of right lah. Okay, sebab different capacity. Okay, so kena faham yang itu. Okay, mana dia? Ini nak tunjuk you priority to petition for grant. Ini kita cakap pasal of lower degree ranking tadi tu. Okay, so dalam section 6 you boleh refer to Distribution Act. There are 8 classes of person who is descending order of priority are entitled to apply for a grant. Ini dia descending lah. The spouse, turun kepada children, turun kepada parents, turun pada brothers and sisters, grandparents, uncles, aunt, great grandparents, great grand aunts. So dalam konteks ranking, yalah, kalau court nak tanya dekat dia verify dekat mahkamah, dia akan tanyalah orang-orang ni ada lagi tak, kan? Dia akan buat dia nak verify dengan you, siapa lagi yang ada yang masih ada waris yang masih hidup. Sebab yang ni kalau you buka Distribution Act Section 6 tu, dia listkan of this ranking lah, of this ranking. Sebab tadi kita cakap, slide satu lagi kot. Okay,
Okay, with regard to the ranking tadi, showed just now, though any of this person may apply for a grant, it is those who rank in priority who are given first preference. Okay, though the court still has discretion as to whether to appoint such a person. Okay, discretion of court lah all in all pun. You tengok section 16 and 23 of PAA, so ada ranking, memang akan ada priority tapi court yang akan decide. Court yang still has discretion to appoint, siapa yang boleh menjadi pentadbir. Tapi court akan tengok pemohon lah. So okay, so dalam bila you buat preliminary inquiries tu dengan you punya klien tu, you dah cari dah semua ni. So bila sampai dekat court, you just macam in terms of nak verify je. So faham dah pemohon ni memang layak lah, selayaknya lah menjadi pentadbir at that particular point of time. This ranking of priorities is by implication as there is a requirement that in the event that anyone below the ranking who applies while a person of a higher ranking is still alive and able to apply, the higher ranking class of beneficiaries must be cleared off. Oh, macam ganas je ayat tu. Apa tidak maksudnya itulah. Maksudnya nak cakap sebab of person of higher ranking, bisa kata yang mohon tu adalah person yang below the ranking, bawah lah contoh itu contoh. Yang mohonnya mungkin brothers and sisters. So kenalah make sure yang atas ni memang tak ada lah, memang dah tak ada kat situ ataupun dia tolak lah. Semua dah tolak menjadi pentadbir. Nampak? So ini menjadi panduan lah. Okay, jadi panduan untuk court lah. Yap, Pak Alan. Saya nak tanya apa beza yang slide doktor ni dengan order 71 rule 17 ROC. Rule 17. Yes. Jauh tu je. Okey, yang mana? 17. Order of priority Order of priority with a will. Okey, kejap. Saya tanya apa beza dia lah. Okey, thank you. Order of priority for grant where disease level will. Okay, the person entitled will annex. Okay, yang ni untuk with will annex, person yang entitled untuk menjadi untuk menjadi pentadbir. Okay, yang ni you baca dengan PAA section berapa 16. I tak bawa pula PAA kat depan I ni. Siapa ada PAA? Aduh, kejap. Okay, section 16. Okay, so you sebut tadi rule 17. Okay, you baca PAA section 16. Okay, itu priority untuk with will annex. LA with will annex. Siapa yang nak jadi pemohon? Okay. So yang ini, bezanya yang ini, ini untuk tujuan apa tadi? Bezanya sebab sini dia ada executor servant, executor creditor semua kan. Kejap. Dua-dua pun nak jadi pemohon. Cuma yang ni lebih kepada with will annex lah. With will annex bila berlaku masalah, ada wasiat, ada wasiat tapi wasiat tu ada masalah. Contoh wasiat tu ada masalah, wasiat tu mungkin tak ada executor. Ataupun wasiat tu ataupun ada executor tapi tak nak perform duty. Maknanya executor renounce the right. Okay. So yang ini macam I sebut tadi, dia sebagai, mana ada tak sebut tadi? Okay. Kalau you buka section 16, section 16 apa yang sebut tadi tu, and also 23 dia sebut to collect.
tujuannya sama, dua-dua nak jadikan pemohon ya. Cuma yang order of priority ni tadi ya, it seems macam kalau berlaku renunciation ya, so nak tengok yang mana dulu dalam konteks ranking ini ya. Tapi kalau you buka section 16 tu ataupun you baca rule 17 tadi, order of priority where this is left a will, okay, dalam konteks which will annex, which will annex, okay, you boleh tengok dia punya proviso dia tu of section 16 kan, tak sama kan? Kalau you tengok dia punya ranking tak sama kan? Betul tak sama? Tak sama. Tak sama. Dia kata on failure of executor where no executor appointed as a will, no executor shall order. So bla bla itu letter of administration with the will annex may be granted to a person a court deemed fit to the administrator of the administer of the estate, provided that bla 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 bla. Ada provider lah dia. Ini baru pula. Okay. So benda yang court tengok lah ya, take into consideration bila dia nak decide siapa yang paling layak untuk menjadi pentadbir. So kalau section 16 tu kita dah menampak dah pengkhususan dia kepada with will annex kan. Cerita pasal with will annex dia court akan tengok section 16. Okay, so yang ni lebih kepada priority of sebab penolakan ni di kalangan beneficiaries kan. So kalangan beneficiaries, so this is the ranking lah yang court akan tengok. Dengan court ni merujuk section 6. Section 6 ni dia lebih kepada ranking untuk distribution sebenarnya. Nanti kita belajar dalam topik succession and trustees nanti. Kita akan buka tengok section 6 tu. Macam mana priority dia macam faraid dia lah. Kalau dia ni meninggal dunia, meninggalkan siapa dapat berapa, makin jauh ranking tu makin jauh lah dia punya, makin kecil, smaller lah dia punya portion. So yang ni berdasarkan ranking ini, macam disebut dalam ni kan, person yang kalau dia apply, siapa yang apply tu adalah below the ranking, so dia kena make sure lah a person of higher ranking tu cleared off ni, maknanya tak mau jadi pentadbir lah, so dia kena buat penolakan. Macam tu. So, macam tadi you tanya soalan kan, kalau dalam keluarga tu ada 10 orang, 7 orang, 4 orang so kalau seorang mohon yang lain kena tolak ke? Yalah. So by this priorities ni, ranking of priorities ni, dia kena make sure yang tak ada siapa lain lagi yang akan in future pula tiba-tiba pula nak jadi pentadbir. So dia kena buat penolakan. Penolakan tu untuk menjadi pentadbir, bukannya penolakan untuk menerima, jadi penolakan untuk menjadi beneficiary kan? Penolakan menjadi apa? Beneficiary? Macam bukan yang nak tolak jadi beneficiary. Penolakan tu adalah menolak menjadi pentadbir, bukannya menolak harta si mati. Tak ada siapa tolak harta. Tak ada siapa tolak harta. Mana tahu kan besarnya hati dia nak tolak harta. So kalau nak dia macam orang takut lah. Ya. Tak boleh tolak harta, Imran. Boleh tolak harta. Tolak harta masa buat distribution nanti. Dia kena bezakan ya. Tolak sekarang ni kita bincang pasal permohonan. Belum surat kuasa tak keluar lagi. So permohonan kena tolak rights lah menjadi pentadbir. Esok nak urus harta, esok nak distribute, ada juga tolak tapi kita panggil sebagai waive. Macam Imran cakap tadi, tolak harta. Tak nak, saya waive my part. Saya setuju untuk supaya distribution ni diberi kepada abang yang sulung saja. Sebab abang sulung lebih memerlukan. Ada, itu nanti masa kita tengok masa distribution nanti. Tapi untuk this stage tak adalah isu nak tolak harta lagi, sebab kita nak cerita pasal siapa yang layak untuk petition untuk grant tu dulu. Okay? Okay. Alright. Thank you. Okay, kat sini on retraction tadi I pun dah sentuh sikit retraction.
Okay. Retraction ni maknanya tak jadi, dah tolak tak jadi. Pening dah tolak tak jadi. So benda berlaku. So dalam kes ni court kata retraction of renunciation is only granted by the court in exceptional circumstances. Tadi kes tadi pun sama kan? Dia nak retract memang boleh at any stage, but dalam banyak kes court akan kata hanya boleh by leave of the court in exceptional circumstances. Ini dalam kes ni dia kata being wrongly advised will not entitle an executor to retract his renunciation. Dalam kes ni mestilah siapa pula advice dia, lawyer lah kot advice kan, kata boleh retract renunciation. So dalam konteks ni court tak terima dia punya the retraction of renunciation cannot be granted. Okay, so manner tadi pun kita ada sentuh macam mana mekanisme dia. May be formally carried out in the form of signing document renouncing such right, or it may be done informally by word or mouth. Ini section 8 lah. Okay, dalam maknanya dalam konteks express and also constructive. Right? Okay, ni Remoran dia kata renunciation takes effect only after it has been filed in court. Yeah? Until the renunciation is filed, the renunciation is effective. So selagi mana sebanyak juga kes kita jumpa, renunciation can only be effective whenever it was filed in court. So constructive renunciation ni memang ada dalam law recognized, but when it comes into practice, selalunya renunciation yang secara express yang diterima oleh mahkamah. Okey, itu dah habis dah topik renunciation. I nak masuk caveat pula. Boleh tak? Okey. Situation yang possible complication lagi. So part of renunciation is caveat. So bila caveat masuk, dia akan menimbulkan complication lah kepada proses permohonan. Okay, so caveat ni kita akan baca selalu Order 71, Rule 37, 39 and 40. Okay, so kita faham caveat ni dari segi kalau you buka form dia tu, form berapa caveat? Caveat form berapa? Caveat form dalam ROC ke dalam law medium? ROC. Dalam ROC. Dalam NLC. ROC. Bukan NLC, ROC. Caveat dalam ROC. Pronunciation 160. 164. Form 164. Okey, betul. Caveat. Okey, so caveat 164. Okey. Apa ada contoh caveat kat sini, nanti kita tengok kejap. Cepat. Okey. So caveat are lodged by person having interest in the grant of letters of administration. Ini kita faham Kalau kita baca Order 71, Rule 37. Rule 37 dia kata 37(1) tu, any person who wishes to ensure that no grant is made without notice to himself may enter a caveat. Dia rasa dia tu meninggal dunia, kenapa aku tak diberitahu, padahal sedangkan aku adalah person of interest. A person of interest of deceased estates. So dia boleh masukkan caveat. Okay. So whoever, any person faham So the purpose of lodging a caveat is basically to give time to the caveator to have administration delayed pending his own investigations or even his own application for letters of administration. So boleh berlaku sama ada dia ke rasa ada isu ke apa, so dia masukkan caveat atas permohonan dia. Selalu tak jaranglah berlaku. Selalunya person another party lah yang mungkin dia rasa benda tu tak diberitahu pada dia dan dia adalah person of interest. Kebanyakan kes-kes yang kita baca sebelum ni pun banyakkan kes yang kalau Malay, kalau orang Islam, kes tu mestilah ada lebih daripada one marriage. So marriage, perkahwinan daripada family yang lagi satu nak uruskan, tak bagi tahu family lagi satu. So family lagi satu masukkan caveat. Ataupun berlaku antara kalau kita baca kes yang tu siapa, Mohan tu kan, Jasbir anak saudara kan, mak saudara dia dah masukkan dah dapat surat kuasa ke kan, dan suddenly dia pula rasa dia dah masukkan tapi mak saudara dia dah dapat dulu. So antara cara dia boleh masukkan caveat ataupun dia boleh terus probate action. Nanti kita probate action tu kita cerita nanti. Bila once you file
read, you file read tu court akan stop. Bila sebab you nak masukkan read tu dia dah jadi contentious, itu kita baca masa order 72 nanti. Tapi yang caveat ni untuk bawah order 71, dia belum probate action lagi, dia just dengan kemasukan caveat tu boleh menyebabkan satu-satu permohonan tu pending untuk sesiatan selanjutnya oleh court. Okay, so this is the process lah. Kena ada notice of caveat. Okay, when caveat is entered, registrar shall forward a copy of the caveat and give notice in form 158. Okay, jadi kita tengok caveat tadi 164 kan, form 164. Okay, so kita notice, kena bagi notice dalam 158. 158. Okay. Notice of filing of application for probate administration or caveat. Masukkan notice dulu. Okay, kemudian baru file caveat. Okay, any person who wishes to enter a caveat which is referred to as the caveator, this rule may do so by filing the caveat in form 164 tadi kita tengok. Okay. Kenang Kasih Aruna Shalam ni obtaining an acknowledgement of entry from the proper officer or by sending through the post at his own risk the caveat to the registry. Empat cara dia tu sama ada dalam bentuk acknowledgement of entry from the proper officer, maknanya kena hantar dekat registry file tu ataupun sending through post at his own risk. At his own risk maknanya di postal dulu tak boleh apply lah kat sini so kena pastikan sampai kepada registry sebab kalau kadang you post tiba-tiba COVID kan, masa COVID tu macam-macam lah, force major ke apa ke tak sampai, so registry tak sampai you punya caveat tu bila you post so you tiba-tiba you dengar-dengar surat dah keluar, surat kuasa dah keluar, meaning that caveat you tak sampai dekat registry lah tu so proses dia pun kena daripada sejak notice dan filing tu kena sampai ke registry. Okay, name of caveator, where the caveat is entered by solicitor on the caveator's behalf, the name of the caveator shall be stated. Okay, ni nak kena tengok lah dia punya course paper dia ni, order 71-74. Okay, the name of caveator shall be stated, bukan name of solicitor name of caveator, person of interest tadi yang dia rasa ada permohonan yang permohonan geran dibuat tanpa memberitahu dia. Itulah dia tu adalah caveator. Okay, rule dia adalah caveat to remain in force for 6 months. So what happen after 6 months? Dia akan cease to have effect lah. So kalau you dah prolong lama tak jadi apa mungkin caveat tu tak jadi apa tu kenapa? So you kena renew lah. Okay. Entry of the caveat or caveats. Okay. Sebenarnya tak ada berlaku. Sebab caveat ni selepas tu dia akan ada proses lagi. Warning kena hantar warning nanti kita tunjuk. Okay, index of caveat ni ini kerja-kerja. Yap. Ya. Soalan ke? Caveat tu dimasukkan caveat ke atas will ke dekat atas tanah ke dia masukkan dekat grant ke macam mana caveat ni masukkan? Good question. Okay, caveat untuk probate dimasukkan ke atas permohonan. Permohonan applicant. Sama ada permohonan probate ataupun permohonan LA. Jangan cerita tanah dah, ni tak ada kena-mengena dengan caveat tanah dah. So ini caveat ROC, caveat mahkamah yang diguna pakai untuk probate. Okay. So dia masukkan caveat ke atas permohonan. So dia akan masukkan sekejap saya tunjuk satu caveat. Mana? Kalau tunjuk tu lebih mudah contoh citation and caveat. Tengok dulu ada ke tak. Caveat.
Okey, satu ni saya tunjuk ya. Sat. Ni dia. Okey, nampak ni caveat ni. Okey, so dalam dia punya perkara dia ni dalam harta pusaka so kita masukkan caveat dalam harta pusaka si mati. Okey, maknanya dah ada ni ya. Dah ada file si mati dah masuk dalam registry. Permohonan pentadbir. Okey. So you nak caveat kan atas perkara ni ya. Perkara probate ya. Dia tak ada kena-mengena dengan NLC lagi ya. National Land Court dah tak kena-mengena dah. This is caveat mahkamah ya. So bila dimasukkan caveat ni, okey, tidak dibenarkan pemberian dimeteraikan ya. Dimeteraikan ni apa isu kan ya dalam harta pusaka Allahyarhamah Nora Aliana tadi kat atas tu. Okey, si mati telah meninggal dunia. Okey, detail sikit, yang mempunyai kepentingan sebagai anak kandung yang sah kepada si mati. Dia nak cakap dia tu anak kandung yang sah. Okey, kepada si mati. Okey, hasil perkahwinan dengan suami pertama. Okey, dan merupakan seorang waris yang sah bagi Allahyarhamah Nora ya. Okey, so dia ni so siapa caveator dalam cerita ni? Inilah anak ni, pengcaveat ni. Okey. So dia ni ya, kalau kita baca masa ni bila kenapa dimasukkan caveat, maknanya dia ni tidak dia among the person who believe that the grant was applied in court without notice to her. So that dia ada person of interest terhadap harta si mati, dia masukkan caveat ni, dia file caveat ni di mahkamah. So bila mahkamah terima caveat ini, mahkamah akan hold-kan permohonan yang masuk tadi untuk harta Nora Aliana ni. Nampak tak? Jelas tak kat situ? Jelas. Yang ini notice dia kan? Notice kan? Caveat. Notice caveat kan? Yes, caveat lah. 164. Notice is just a notice je. Okay? Notice dia nak cakap je yang ada permohonan probate telah masuk berapa-berapa. Okay? Seal macam tu. Yeah? Notice untuk caveat tu. So yang ni adalah caveat tu sendirilah 164. Okay? Yang ni kita nak file ni 164. Caveat rule 37 nak beritahu yang saya ni ada kepentingan terhadap saya ni, caveator ni ada kepentingan terhadap harta si mati. Bila kau tengok, yap, soalan dia? Maksudnya contoh kalau dia apply for LA, so lawyer dah file untuk permohonan LA, tapi masa itulah yang dibenarkan untuk memasukkan caveat. Okay. Ini two separate situation ya. Senang siapa tanya tu? Okay, ini kita cerita ni pasal two separate situation. Yes. First situation is permohonan dah masuk. Adik-beradik dah masuk permohonan. So si Nurul ni, cerita untuk caveat ni buat situasi. So si Nurul Aliyah ni believe that dia ni tidak diberitahu. Tidak ada siapa beritahu yang satu permohonan telah dimasukkan atas nama mak dia. So maybe that dikatakan kalau kita baca caveat ni kita fahamlah yang dia ni mungkin of different family lah sebab dengan suami pertama. So mungkin family satu ni mungkin divorce ke mati ke so dia ni family yang lain tak sama dengan adik-beradik yang satu lagi. So benda ni berlaku dalam masa yang sama tapi of different situation. The first situation tadi permohonan dah masuk. Dalam proses masuk si Aliyah ni baru tahu so dia pun masuk caveat. Dia masuk caveat dekat permohonan tadi. So permohonan tadi tak boleh proceed lah. Court akan hold. Sebab ni dalam perkara yang sama ni, harta pusaka ni. Jadi dimasukkan sijen mati ni court dah boleh trace dah. Court dah boleh trace yang sekian-sekian permohonan dah telah dibuat untuk harta si mati ni. So masuk caveat maknanya ada person line of the same interest towards the deceased estates. Nak kena hold dulu. Untuk nak settlekan dulu apa isunya ni. Apa isu ni? Court akan settle isu tu dulu. Maknanya grant tak boleh keluar lagi.
grant kepada pemohon akan terhenti sekejap. Ini kita panggil possible complications tadi ni. Nampak? Nampak, faham? Okay. Caveat dalam probate ni dia panjang sikit proses dia. Masuk caveat, lepas tu kena registrar bagi warning pula. Tu nak cerita panjang lagi ni. Okay, sempat tak habis ni. Rasa macam tak sempat habis je. Kita habiskan sikit dekat dia punya tu. Dekat dia punya warning tadi tu. Okay, dekat caveat ni faham Okay, saya masuk slide balik. Slide kita. Okay, sini. Okay, yang ni nak beritahu proses dah dulu Okay, so okay, registrar of the principal registry shall maintain index of caveat entered in all registry or receiving a notice of an application for grant made in any. So dah masuk tu dia kena maintain index untuk mudah pencarian lah dan akan notify appropriate registrar or collector in the event of caveat having entered against the sealing of grant. So dia akan notify lah registrar mana yang pegang kes si mati ni. Sebab ini kan sampai kat principal registry kat KL. So bila dia rujuk index untuk search tu, index of caveat, dia akan hantar kepada registrar yang berkenaan dengan hati semati duduk kat mana, pusaka kecil mana Okey, pendaftar mati di mana-mana unit pusaka kecil. Okey, so yang kita baca dalam kes apa tu? Jasbir kan? Yang makcik kan? Makcik dia mohon. Makcik dia. Harta tu pakcik saudara dia. Yes, Mohan tu kan. Okey, makcik dia mohon LA, lepas tu dah dapat kan? Dapat dah surat kuasa tu, padahal dia ada wasiat. Bila dia ada wasiat, dia mohon probate, court stop dia kat situ. Tak boleh issue grant sebab LA dah keluar. Nampak? Situ function index of caveat. So kalau bayangkan kalau tak ada index of caveat ni, yang sana keluar, sini keluar, dua-dua tak habis harta yang si mati yang sama. Okey, itu yang nak cakap point dia lah. So dalam konteks caveat ni, bila caveat dah sampai registrar principal registry, dia akan distribute kepada registrar yang berkenaan lah untuk tengokkan apalah cerita ni, kenapa caveat ni berlaku. So registrar tu kena settlekan isu dulu. So grant tak boleh di issue lah for the time being. Inilah dia. So bila dah sampai ke registrar not to order a grant. So registrar shall not make any grant if he has knowledge of an effective caveat in respect thereof. So dia tahu caveat masuk, dia dah tak boleh issue grant. Dia tak boleh lah OIT. Kalau dah OIT pun dia tak boleh terima lah. Dia tak boleh issue. Last stage kan issue kan. So dia tak boleh issue bila once caveat dah masuk. Provided that the caveat shall not operate to prevent the making of a grant on the day on which the caveat is filed. Ini dalam konteks ni, kalau baca 337 ni, dalam ni proviso, contohnya caveat tidak boleh lagi lah, tidak boleh efektif bila mana pada hari grant tu dikeluarkan. Maknanya bila grant tu dah keluar, caveat baru masuk. Tak boleh, tak jadi lah. Dia tak boleh, maknanya it's not effective lah. It's not, shall not be operated. Tak ada function. Caveat tak ada function. So make sure kalau caveat tu mestilah sebelum grant tu dikeluarkan. Okay. Ini saya cakap warning ni. So bila dah file caveat tadi, what happen afterwards? Sebab caveat ni masa dia hanya berapa lama tadi tempoh dia? How long? Siapa perasan? How long caveat effective? Yes, 6 bulan. So dalam tempoh 6 bulan ni, caveat may be warned by the issue from the registry of a warning in form 165. Kita tengok form 165 you ada warning to caveator. Warning. Ni warning ni amaran lah ni. Kenapa nak bagi amaran? Who is instance of any person interested? Kita rujuk sebagai person warning. Person warning ni adalah person yang caveator tadilah. Sebab dia masuk caveat, registry pun akan issue warning dalam form 165. Okay, which shall state his interest, and if he claims under a will,
the date of the will and shall require the caveator to give particulars of any contrary interest which he may have in the estate of the deceased, and every warning or copy thereof shall be served on the caveator and the registrar of the principal registry. Okay, so kalau you baca warning tu pun, you baca warning tu, kepada caveator, a person yang telah masukkan caveat, you are hereby warned within 14 days lah, dalam tempoh 14 hari after service, inclusive the day of such service, to file a notice of appearance in form 166, kita panggil sebagai kehadiran dalam amaran, either in person or by your solicitor at the registry of High Court, setting forth what interest you have in the estate of the above name, the deceased, contrary to that of the party at whose instance this warning is issued. If you have no contrary interest but wish to show cause against the sealing of the grant, to issue and serve a notice for directions by the registrar, and take notice that in default of your doing so, and so doing, the court may proceed to issue a grant of probate or administration in the said estate, notwithstanding your caveat. Nampak tak tu kan, ayat pun dah macam amaran kan. You baca tu 165 tu. Ayat pun dah macam amaran. Bukan macam, memang amaran lah. Sebab tu nama dia warning. Warning tu caveator. Proses ni kita nampak dia berlaku secara serius lah. So tak mudah a person of interest ni, of having interest, nak sesenang caveat orang. So dia caveat je dalam tempoh 14 hari, bila dah sampai caveat pada registrar akan keluarkan warning dalam tempoh 14 hari, dia kena tunjuk apa interest dia tu. Dia kena appear, dia kena file notice of appearance dalam 166, maknanya dia akan appear dalam amaran. So kalau dia gagal berbuat demikian, bermaksud court akan keluarkan surat kuasa regardless dia punya caveat tadi. Maknanya tidak maknanya caveat tu akan diabaikan lah jika dia fail to appear dalam amaran. Appearance to warning. Kalau you tengok form 166 tu, appearance to warning or citation tu, dia kena file kan notice ni, dia kena bagi nama dia, nama dan full address, full name and address, siapa person warning, siapa person yang being warned ataupun caveator, so nak kena appear lah tu. Kalau dia gagal untuk filekan notice appearance tu, so maknanya court akan abaikanlah caveat dia tu. So dalam konteks ni juga, kalau dia caveator who has not entered appearance in form 166, the warning may any time. So kalau dia tak file notice tu, so dia may anytime withdraw his caveat by giving notice at the registry and serving a copy of it on registrar of the principal registry. Caveat shall thereupon ceases to have effect. So dia just file notice je lah, kata tak jadilah nak masukkan, tak jadilah nak caveat tadi, nak teruskan dengan caveat. Itu you boleh baca dalam 37(9). So basically caveat ni proses dia dia regulated lah, regulated in the, apa yang I nak cakap ni, regulated dalam bentuk proses. You memang law bagi you such wide rights, enormous rights for you to feel that you are person of interest of the deceased estates. You may caveat at any point of time, caveat tapi dengan syarat belum keluar lagi grantnya, dalam tempoh permohonan lagi you masuk caveat, maknanya kuasanya caveat tu menyebabkan court tak boleh proceed untuk issue grant. Tapi dia punya proses dia, bila you masuk caveat, registrar akan warning you, caveator, supaya appear, appearance in warning tadi. Kalau you gagal untuk bagi you punya statement of interest, bukan statement of interest, kenapa you object, kenapa you masukkan caveat ni, apa yang you kata you ni of person of interest tadi, kalau you gagal untuk file that notice, court akan abaikan you punya caveat. Kalau you boleh, you filekan notice appearance tu, then kena datang mahkamah lah,
didengar you punya interest tadi. So court lah akan decide. So you punya case ni, you punya interest ni adakah kena is a valid one or not. So kalau valid one, so court akan tengok balik permohonan oleh applicant yang awal tadi. Okay. Yang ni. Okay. A caveator having interest contrary to that of person warning may within 8 days. Ada nak masa-masa dia upon him inclusive of the days been filed and the appearance shall serve on the person warning. Okay. Ini 3710. Okay. Entering appearance. So dia enter lah ni. So dah file notice. So dia entering appearance, giving notice. Okay. Okay, yang ni show cause summons for directions. Okay, yang ni kalau caveator having no interest tapi wishing to show cause against the making of a grant to that person. Ini dalam konteks dia ada sebab lah. Dia nak nyatakan sebab dia kenapa dia masukkan caveat tu bukan sebab interest to the contrary. Bukan ada kepentingan lain tapi just macam nak menunjukkan sebab to that person yang apply, yang applicant to the applicant. So court kata, so dalam rules ni dia kata within 8 days of service of the warning upon him. If no affidavit has been filed under paragraph 12, issue and serve summons for direction which shall be returnable before the registrar. Dia baca 37 apa tu? 11. Ini prosedur dia lah tu. 37 tu panjang banget pasal caveat tu. Okay, kemudian bila dia tak enter appearance, so caveat tu shall cease to have effects lah. Okay, shall have to itu 12. Matter deemed to be contested. Okay, so ini kalau dia appear, appear, kemudian dia appear being entered in answer to the warning of caveat, the matter shall be deemed to be contested. So kat sini yang jadi case probate action, maknanya dah jadi contentious matter lah. So dia dalam case ni dia kata court cannot grant LA on the contentious petition until the dispute between the parties is resolved. Nampak? Court akan settle dulu dispute yang yang dibawa masuk oleh caveat tadi, caveator tadi, barulah court akan grant mana satu grant yang boleh digranted by those parties. Selalu ni dah jadi reported cases lah kalau jadi ni contentious. Kalau baca case-case banyak tu semua dah jadi contentious lah. Okay, so yang bawah ni just nak beritahu 15 tu on resealing. Dia nak katakan grant yang dimasukkan juga termasuk grant yang resealing by the High Court. Okay, termasuk grant yang resealing. Okay, kita tengok effect of caveat sajalah citation ingat sambung next lecture lah. Kita tengok caveat dulu, banyak sangat masuk ni. Okay, effect of caveat. Effect of caveat tadi itulah dia akan stop the process. So kalau kat sini the entry of caveat effect and application, okay, dia akan effect permohonan for grant of letters of probate. In this regard, the ROC explained that unless the registrar by order made on notice application otherwise direct, any caveat enforced at the start of proceeding by way of citation, okay, any caveat respect in which appearance to warning has been entered shall remain enforced until the start of probation, the commencement of probation. Okay. Okay, ni dalam konteks exceptions lah. Exceptions, general rule dia bila masuk je caveat, segala permohonan LA ataupun probate itu akan terhenti.
will be apa kata pending, ya. Pending maknanya pending court nak dengar lah apa isu caveat tu. Okey, tapi dalam konteks ini yang bawah ni unless registrar direct, ya, caveat ni shall remain in force subject to decision of the court to order a grant of letters subject decision of the court to order grant of letters of probate or the caveat is withdrawn. Ialah dalam konteks inilah dalam konteks 40 ni, rule 40, kita tengok rule 40, 40A, dalam situasi mana yang caveat tu is still caveat tu tidak affect application for grant of letters of administration. Withdraw. Oh, kalau dia withdraw tak ada lah memanglah. Sekejap. Apa maksud dia kat situ 37.9 yang mana 37.9 37.9 Caveator has not entered appearance. Warning, to withdraw his caveat by giving notice. Oh, has not entered appearance. Okay. Tak ada. Okay, yang ni pula maksudnya shall we enforce subject permission to order a grant. Apa dia punya isu dia? Situasi apa ni yang menyebabkan court masih lagi caveat enforced at the start of proceeding? Shall we enforce subject to decision of the court to order a grant. Ke maksud dia caveat tu dia tak dia is not yet to belum lagi, maknanya masih efektif bila mana dia berlaku at the start of proceedings. Tapi kalau at the start of proceedings, kenapa dia tak ni? Shall remain in force subject to a decision of the court to order a grant of letters of probate for the caveat is withdrawn. Okey, ini maksudnya maknanya dah berlaku lah, maknanya court dah order LA tu, court dah order grant untuk di-issue, ataupun court order caveat tu to be dalam konteks selalu ni court akan tengok for the benefits of the estates lah so court akan withdraw caveat tu. Okay, so dalam konteks ni caveat tu is not cease to have macam tak function lah kan ke caveat tu, saya tak faham lah dekat sini macam mana. Sekejap, nombor 2 tu, any caveat in respect of which an appearance to a warning has been entered shall remain in force until the start of a probate action. Okey, yang ni okey lah, faham yang 40B ni caveat tu masih lagi berkuat kuasa, masih lagi efektif, okey, until the start of a probate action. Ini bila kita baca 72 nanti. Okey, caveat tu dia tak adalah masa yang 6 month tu so caveat tu masih remain in force bila mana ada appearance so dia dah warning, so dia appearance dalam amaran, kemudian dia nak deem contested tu, dia nak tukar ke order 72 tu, nak kena file writ tu kan, lepas tu pleading semua tu, maknanya caveat tu masih lagi ineffective, masih lagi efektif, bukan ineffective, masih lagi efektif. Itu fahamlah 40B. Okay, so caveat tu masih lagi berkuat kuasa So yang ketiga tu, the commencement of probate action shall, whether or not a caveat has been entered, operate to prevent the sealing of grant. Whether or not caveat has been entered, operate to prevent the sealing of grant. Okay, subject to the decision of the court to grant letters of probate, the caveat shall cease to have effect. Okay, kita baca dalam Tan Sri Datuk Sheikh kecil itu kan, on contested caveat kan, contested caveat itu kan Sheikh kecil itu kan, apa tu yang perkahwinan lagi satu anak tu kan, sebab Sheikh Jamal kan, Sheikh Jamal dia masukkan caveat kan, dia masukkan caveat supaya dia adalah orang yang untuk menjadi co-executor of the deceased estates. Okay, so dalam ni caveat masih lagi
beroperasi. Maknanya masih boleh digunakan. Yang nombor 1 ni I tak sure maksud dia macam mana. Kat mana dia berkuat kuasa untuk tujuan apa 4A ni. Ke sebab ni by way of citation or originating summons. Dia ada kemengena ni dengan ni, proceeding by way of citation or originating summons shall remain in force. Nanti saya cari balik yang ni. Kat mana caveat tu, apa tujuan dia kat sini, caveat kat sini. Dia tak jadi apa-apa ke? Kan? Kalau masuk kat sini, yang kita faham tadi, bila caveat masuk di hari yang sama tu, court issue probate. Itu memang dah sasah lah. Caveat tu dah ineffective. Ya, tapi dalam konteks ni, caveat tu remain in force. At the start of proceeding by way of citation or originating summon. Kenapa ada originating summon kat situ? Macam baru nak mula petition kan. Shall remain in force. Yang ni AKIV dulu. Cari dulu apa maksud dia. Okey, saya kita berhenti dululah takat tu Citation ni memanglah sikit lagi. Citation ni cerita lain pula. Citation ni dia kalau dalam probate ada caveat mesti ada citation. Dia tak habis lagi lah cerita caveat tu. Nanti saya tunjuk kenapa pula kita perlukan citation. Okey, sepatutnya lepas ni kita masuk probate action lah, tapi tak apa. Citation pun dia ada kena-mengena dengan probate action. Okey. So kita nak baca order ada masa tu boleh read through your ROC tengok baca dia punya proses tu So dalam ROC dia very clear proses dia daripada A to Z tu. Caveat tadi kita dah baca dah secara habis tu. Dan lepas ni kita nak masuk order 71 rules 41 on citation. Kenapa pula nak citation? Ini kan citation artikel Ni citation nak menunjukkan ni citasi dalam bahasa Melayu dia citasi. Citasi kita nak macam nak panggil. Kita kan tadi dah appearance in warning, so nak appear kan. So tak habis lagi proses tu, kena masuk file pula citation, kita nak panggil orang tu untuk buat apa, untuk what purpose. Sebab citation ni ada juga types dia, types of citation. Nak panggil, nak minta orang tu tak jadi pentadbir ke, atau nak minta that person to propound a will ke, itu penggunaan citation dalam probate. Okey, dalam inilah cerita possible complications dalam permohonan surat kuasa ni. Okey, kita berhenti takat tu dululah So okey, InsyaAllah kita sambung minggu depan. Minggu lagi 1 baru practitioner tu datang untuk talk on administration of Muslim estates. Okay. Next week ni hopefully kita boleh habiskan probate action tu. Probate action tu kita nak baca on order 72 sajalah. I pun akan tunjuk juga course paper yang related lah supaya you boleh dapat grab idea tu dengan mudah. Okay, insyaAllah. Okay, boleh kita tangguh kelas kita. Sebelum tu ada apa-apa? Ambil attendance kejap. Attendance kat mana? Attendance. Madam, Wafi di sini. Ya, Wafi. Saya nak tanya, just so secara rumusannya caveat ni bukannya kita masukkan dekat asset, kita masukkan dekat permohonan. Betul ke macam tu? Ke saya kurang fahaman kat situ? Kurang tepat? Sebab aset, betul juga masukkan dekat aset si mati. Cuma aset ni, tak perasan muka air masih masuk separuh je. Okay, sorry. Tadi buka slide tak nampak. Okay, soalan balik pada soalan Wafi. Betul juga, bukan salah. Sebab aset si mati, aset mungkin boleh jadi lebih daripada satu kan. Nak masukkan setiap aset. Sebab dalam permohonan, bila mana dalam perkara permohonan misal kata si A ni, si Ali ni meninggal dunia, so segala yang berkaitan dengan si Ali, harta berkaitan si Ali ni akan dimasukkan dalam ni lah, akan dimasukkan dalam permohonan pemohon ini. So bila kita kata caveat tu
kita masukkan atas permohonan itu, dan indirectly dia akan sebenarnya menghalang juga. Sebenarnya tak sampai lagi harta ni, bila we are talking about harta adalah masa distribute nanti. So sekarang ni kita masukkan caveat atas permohonan sebab kita tak nak surat kuasa tu keluar dulu. Okay. Sebab kalau even kalau you masukkan caveat atas harta, masuk caveat atas harta, meaning that harta tu pun memang tak boleh nak buat apa-apa pun sebab dia tak ada surat kuasa. So sekarang kita nak masukkan supaya surat kuasa tu tak boleh dikeluarkan oleh court. Kita nak hold dulu permohonan tu. So caveat tu berlaku atas permohonan, sebab kita masuk permohonan pun atas that particular perkara kan, perkara harta si mati. Nampak tak? So bila caveat pun kita file notice pun kita ambil perkara si mati tu juga. So atas permohonan lah, atas permohonan. I believe that dia caveat ni atas permohonan. Kalau kita masukkan caveat atas harta, dia tak berfungsi lah sebab harta tu memang secara undang-undangnya harta tu dia freeze bila si mati meninggal dunia. Yang boleh unfreeze the asset hanyalah surat kuasa. Faham, even tak ada caveat kepada aset atau property tu, still tak boleh berlaku transfer of dealings, tak boleh lah berlaku. You're right. Betul. Okay. So surat kuasa tu penting lah untuk nak proceed to with the next proceed for the applicant yang dah di authorized by the court to be administrator to proceed with the distribution. So bila dia dia bawa surat kuasa tu kat bank, so bank pun boleh keluarkan boleh issue check atas nama pentadbir, ataupun pentadbir nak selesaikan hutang piutang ke. Tapi surat kuasa ni lebih kepada nak keluarkan duit lah, ataupun nak keluarkan apa-apa berbentuk monetary interest ke di luar sana, yang mana memang dah freeze lah sebab kematian tadi. Apa nak cakap ni, dia operate as nak bayar hutang, dia tak perlu tunggu surat kuasa. Bayar hutang dia awal-awal lagi pun, kalau executor able to pay for the deceased debt, memang tak ada halangan. Nak bayar hutang memang bank terima je, tak perlu surat kuasa. Tapi kalau you nak take out, bank nak kena issue check, dia nak surat kuasa. You nak pergi renew kenderaan, you kena ada surat kuasa. So maknanya nak take up interest, nak take out monetary benefits, nak take out rights, such rights, you need the surat kuasa. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, kita tangguhlah kelas kita dengan tasbih kifarah surah Wal-Asr. Subhanallah. Thank you, Doktor. Okay, welcome. Okay, take care everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.